Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu sifat mazmumah yang di antara masyarakat kita sering lakukan. Sifat itu ialah sifat kedekut. Kalau nak tahu, kita saksikan. Macam-macam ragam dan sikap manusia yang kita boleh nampak. Ada yang baik dan pemurah, tidak kurang juga bersifat kedekut dan walaupun baik. Macam mana orang yang baik tapi kedekut? Bunyi dia macam pelik, tapi sebenarnya memang ada orang sifat macam ni. Contoh paling mudah yang boleh kita ambil, kita pergi ke rumah seseorang. Misalnya di waktu raya, kita pergi beraya ke rumah seseorang, kita meminta pasuk wifi. Tetapi pelbagai alasan diberikan oleh tuan rumah tersebut, seolah-olah tidak mahu memberikan kita menggunakan wifi. Tapi dari sisi lain, tuan rumah itu adalah seorang yang pemurah, seorang yang baik, suka membantu orang dan sebagainya. Tapi bab wifi dia boleh berkira. Walaupun benda ni nampak macam remeh, tetapi itu pun dikira sebagai kedekut. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law antum tamliquna khuzaina rahmati rabbi izan la amsakatum khasyatal infa wa kana al-insanu qutura. Maksud dia, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku pada ketika itu, tentulah kamu akan berlaku bakhil kerana takut kehabisan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil kedekut. Maknanya dia nak kata kat sini, semua di antara kita ni ada sifat kedekut. Cuma kita sedar atau kita tak sedar je. Ustaz Ilyas pernah memberitahu dalam ceramahnya terdapat 3 tanda macam mana kita nak tahu seseorang itu kedekut. Nak tahu? Jom kita sambung. Tanda pertama seseorang itu kedekut adalah dirinya tak yakin pada rezeki Allah. Ya, orang kedekut ni dia tak yakin pada rezeki Allah. Andai seseorang itu pemurah dalam bersedekah, tolong orang, share ilmu dan kemahiran yang dia ada, dan dia yakin yang Allah akan berikan lebih banyak selepas ini. Bahkan Allah menjanjikan rezeki yang berlipat kali ganda dalam pelbagai bentuk jika seseorang itu bersedekah dan menginfakkan hartanya. Ada walaupun orang tu dalam keadaan susah ataupun senang. Tanda yang kedua, anggap harta itu mutlak milik dia. Golongan yang bakhil ni yang dia anggap segala harta dia punya. Langsung dia tak anggap harta ni adalah daripada pemberian Allah. Ada yang dia berkata, aku penat-penat kerja, takkan aku nak sedekah pula. Ayat yang ni yang tak mau kita dengar ni. Hakikatnya segala yang dikurniakan kepada kita ni adalah milik Allah, dan Allah boleh tarik bila-bila saja yang Allah mahu. Ingat, kita ni cuma pengurus harta saja. Tanda yang ketiga seseorang itu kedekut adalah orang kedekut ni hidup dia takkan tenang. Walaupun kita tengok wajah mereka ini nampak gembira, nampak ceria, tapi dalam hati mereka ni siapa yang tahu? Sebenarnya orang yang kedekut ni hidup dia takkan tenang. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga ayat 21 mengingatkan bahawa manusia bersifat gelisah dan kedekut bila ada masalah dalam hidup dia. Okey, kita pergi. Kedekut ni sama dengan berjimat ke? Okay, ramai yang anggap gitu. Tapi sebenarnya kedua-dua sikap ni tak sama langsung. Sebaiknya betulkan persepsi kita punya fahaman kita. Dengan salah faham pula. Lawan kepada sifat berjimat ni adalah membazir. Membazir ni amalan syaitan. Tanda orang yang berjimat ni adalah berbelanja ikut kemampuan, mengutamakan yang hak dulu dan fikirkan untuk simpanan masa depan. Okay. Ustaz Ilyas ni dia turut mengingatkan bahawa agar kita menjauhkan diri daripada sifat kedekut ni. Bayangkan Allah boleh membalaskan sifat kedekut ni bukan saja di akhirat, bahkan di dunia sekali. Nak tahu balasan dia? Sama-sama kita teruskan menonton.
Balasan untuk orang yang bersifat kedekut ni, yang pertama, hilangnya kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup. Semua orang nak hidup gembira, nak hidup ceria, nak hidup seronok, dan sentiasa ada kawan yang sentiasa support kita. Tapi kalau kita kedekut, siapa yang nak kawan dengan kita? Ingatlah, life is about networking. Hidup orang kedekut ni takkan ke mana. Bahkan para ulama pernah berpesan, balasan daripada kebaikan adalah kebaikan selepasnya. Makna dia balasan yang kita tak dapat kita gambarkan. Tanda kedua, didoakan kecelakaan oleh malaikat. Perkara ini dinyatakan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu pagi hari pun yang dilalui oleh seorang hamba melainkan akan ada dua malaikat turun ya Allah dan berdoa, ya Allah, berikanlah kepada pemberi sedekah sebagai ganti sedekahnya. Manakala malaikat satu lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan sedekah dan kedekut ini pemusnahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ingatlah bahawa yang berdoa itu adalah malaikat, bukannya manusia. Jadi berhati-hatilah. Justeru, rasanya tiada sebab untuk kita kedekut dengan rezeki Allah SWT. Satu lagi, janganlah kita kedekut dengan Allah, walhal Allah tak pernah kedekut pun dengan kita. Ingatlah, udara yang kita hirup ini adalah pemberian daripada Allah, dan banyak lagi nikmat yang kita kecapi ini daripada Allah SWT. Jadi sama-samalah kita kongsi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-37. Artinya, iaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil, serta menyembunyikan apa jua yang Allah berikan kepada mereka daripada limpah kurnianya, dan sebenarnya kami telah sediakan bagi orang kafir itu azab siksa yang menghina. Sikap bakhil ini adalah sikap yang tercela sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman kepada mereka. Mereka kufur dengan rezeki pemberian Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ingin mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Akhir kalam daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.